Assalamualaikum dan apa khabar semua. Selamat datang kembali ke berita FTV, satu-satunya berita dunia otomotif tempatan dan global dalam bahasa Melayu. Jadi hari ini kita nak melihat beberapa berita bagus lah. Yang pertama sekali ialah Perodua. Perodua telah mencatatkan jualan sebanyak 21,250 unit pada bulan Jun. Ini macam nombor angka kebiasa mereka lah. Dan hampir 3 kali ganda angka daripada jualan bulan Mei. Dalam bulan Mei dia menjual lebih kurang 7,000 unit lah. Dan angka 21,000 unit ni dah macam biasa kita lihat lah pada tahun lepas pun, iaitu lebih pada 20,000 unit sebulan. Menurut Perodua, angka yang sihat ini antara lainnya adalah berikutan pengecualian cukai jualan kerajaan yang merangsang pembeli kembali ke pasaran. Perodua menawarkan pengurangan harga sebanyak antara 3 hingga 6% dan ini akan berkekalan sehingga akhir tahun nanti. Keadaan di pasaran kita nampak semakin kembali pulih dah, dan ini telah membantu Perodua untuk mengekalkan kesihatan ekosistem komponen industri pembekal komponen tempatan lah. Di Perodua ni syarikat otomotif terbesar di Malaysia, dan menurut Ketua Pegawai Eksekutif dan Presiden Datuk Zainal Abidin Ahmad, Perodua telah membelanjakan hampir 500 juta ringgit bagi bulan Jun sahaja untuk membeli komponen. Memang dia orang target belanja lebih kurang 6 bilion ringgit tahun ini. Jadi pada bulan Mac Perodua menjual lebih kurang dalam 8,600 kenderaan sebelum PKP yang berkuat kuasa pada 18 bulan di separuh bulan lah. Jadi dalam bulan Mei dia berjaya menjual lebih kurang 7,886 kenderaan apabila dibuka pada 19 bulan Mei lah, jadi separuh bulan juga. Dan kini mereka juga melanjutkan dia punya operasi pusat servis dan juga body and paint lah. So kalau ada memerlukan servis ataupun perkhidmatan body and paint, boleh pergi ke sana. Cuma kena macam biasa, norma baru, kena buat temu janji lebih dulu untuk mendapatkan slot lah di pusat servis. Jadi untuk sepanjang tahun ini hingga year to date sampai bulan Jun, Perodua telah berjaya menjual lebih kurang 74,000 unit kenderaan. Dan jika mereka boleh mengekalkan tempo itu menjual lebih kurang dalam 20,000 unit sebulan. Jadi mereka boleh menjual 120,000 unit campur dengan 74,000 unit, dan lebih kurang 194,000 unit. Nampaknya kalau boleh berjaya lah kekal pada tahap itu, nampaknya industri otomotif kita akan ada dalam keadaan yang selamat lah tahun ini. Ini pula berita daripada Land Rover. Mereka Land Rover Malaysia baru saja melancarkan Range Rover Evoque terbaru model L551, dan untuk permulaan mereka menawarkan dua varian, iaitu Evoque Standard dan juga Evoque R Dynamic. Jadi Range Rover Evoque Standard ditawarkan pada harga RM426,828, manakala Evoque Dynamic R Dynamic pada harga RM475,398. Antara perubahan yang besar kali ini dia ikut macam Range Rover Velar punya style lah, lampu lebih tirus dan juga handle yang tertutup muka pintu yang tersorok lah. Range Rover dia orang tak suka revolution, selalu evolution, perubahan mereka bentuk tu sikit-sikit. Jadi masih lagi kita kenal kereta ni sebagai Evoque lah. Kalau tengok berjauh pun kita nampak ni ada perubahan ni, tapi masih tahulah ini ialah Evoque lah. Jadi model baru ni datang dengan satu sistem baru yang dia pakai driveline disconnect. Jadi driveline disconnect ni basically ini an all-wheel drive system yang boleh disconnect. So that bila biasa jalan atau jalan highway ke jalan biasa, dia menggunakan hanya front wheel drive. Ini akan mengurangkan lobosan kuasa lah, pasal sistem all-wheel drive ni banyak geseran dalaman lah. Jadi banyak makan kuasa yang terbazir di situ. Untuk jangan risau kalau awak nak pergi ke laluan yang lasak, ada macam biasa Land Rover punya Terrain Response 2. Ini akan memastikan Evoque ni boleh melalui lah apa-apa halangan kalau kita pergi ke laluan yang lasak. Jadi Evoque ni mempunyai kedalaman redahan air. Land Rover suka sebut pasal fording depth. Jadi dia boleh meredah air sedalam 600 mm. Katanya ini terbaiklah dalam kelasnya. Selain daripada perincian dan kemasan berbeza, varian R Dynamic ini juga datang dengan beberapa ciri unik lah. Antaranya ialah cermin belakang elektronik. Jadi cermin belakang dia tu ada cermin belakang biasa, dan juga kalau tekan butang keluar gambar daripada kamera belakang. Jadi kalau kita bawa barang besar, blocking rear view, tak apa, tekan kamera masih lagi boleh nampak belakang. Juga ada ciri dia panggil clear sight, itu kamera depan pula. Dia tengok ke bawah lah. So, kalau kita bawa mungkin laluan tak operator ke, takut ada batu ke, apa kita langgar ke, tebing jalan masa nak parking ke, dia pasang tu dia akan nampak ke bawah. Ini baguslah, useful bila laluan lasak dan maybe kita nak parking kawasan sempit lah.
Dia juga datang dengan macam an intelligent key system di mana dia boleh kenal sampai 8 pemandu, dan bila pemandu tu masuk dia boleh laraskan kerusi, steering, entertainment system, dan juga ada climate control mengikut kesukaan pemandu. Dia punya sistem hiburan, fokus dia ialah ada skrin 10 inci sesentuh di tengah-tengah yang of course boleh connect Apple CarPlay, Android Auto, dan juga ada 4G Wi-Fi hotspot. Sistem bunyiannya Meridian sound system, 11 pembesar suara termasuk satu subwoofer. Kali ini model L551 ni 21 mm lebih panjang gandanya, jarak ganda 21 mm lebih panjang daripada L538. Ini bagus kerana L538 tu bila orang bawa selalu orang komplain kecil lah, sempit sikit kabin belakang dia, terutamanya untuk orang dewasa. Yang kali mungkin kurang sikit lah komplain pasal sempit tu. Kuasa dijana oleh enjin turbo petrol 2 liter bernama Ingenium, lengkap dengan teknologi pemampat berkembar ataupun twin scroll. Ia digabungkan dengan kotak gear 9 kelajuan, so agak tangkas jugalah. Seperti produk Land Rover lain di Malaysia, Evoque datang dengan servis percuma selama 5 tahun ataupun 65,000 km, jaminan 5 tahun ataupun 150,000 km, dan bantuan tepi jalan selama 3 tahun. Untuk pelancaran ni lah, Land Rover menawarkan voucher aksesori bernilai RM3,000. Aksesori pun ada warranty 5 tahun juga. Seterusnya ini cerita online Volkswagen belancar online shop, kerana Toyota pula di Toyota mengambil peluang ni untuk menawarkan produk mereka secara terus kepada pelanggan melalui kedai di Lazada dan Shopee. Dua-dua yang buka. Jadi awak boleh tengok kat atas ni ada beberapa tawaran menarik yang boleh dapat melalui online. Tunggu lagi, boleh pergi ke Lazada atau Shopee, pilih mana satu awak lebih selesa, dan hanya perlu meletakkan wang tempahan sebanyak RM250 untuk menikmati tawaran khas ini. Lepas awak letak wang tempahan tu, dia orang akan kontak lah untuk uruskan selebihnya. Ini terus lagi dengan Toyota. BMW Toyota Motors dia banyak cawangan dulu sebenarnya branch, tapi sekarang dia dah makin kurangkan jumlah cawangan tu jual atau bagi pada dealer lah. Ini bulan Julai ni 2 lagi cawangan telah diserahkan kepada dealer. Jadi Laser Motors PJ akan mengambil alih cawangan Section 19, manakala Focus Central Senambah akan mengambil alih cawangan di Ceras. Kenapa dia buat macam ni? Kata dia nak fokus lah pada product development, pada marketing, dan juga pada dealer network support lah. So biarkan dealer jual kereta lah, so bidang more competitive among themselves, tak ada macam conflict of interest ke antara Toyota, dan Toyota tak payah pening tentang masalah-masalah kat bawah tu lah. Dia orang perlu pastikan yang dealer-dealer ni semua mengekalkan tahap perkhidmatan yang terbaik dan kena improve. Ni pula Volkswagen pula, norma baru lagi, cerita norma baru. Jadi kereta kita masa PKP tu banyak yang tak bergerak atau bergerak sikit, jadi kadang-kadang kita risau juga kan, ni macam mana belt, air, tayar elok lagi ke? So boleh pergi ke Volkswagen, dia ada 5-star check pemeriksaan 5 bintang percuma di semua pusat selenggara jenama tersebut di seluruh negara. Jadi bila kita masuk tu ada 5 perkara yang dia periksa lah, iaitu body and paint cat, lampu dia tengok depan belakang, signal apa semua, lampu brake, dan brake tu sendiri dia akan periksa cukup boleh ke tidak, kaca untuk tingkap depan, tingkap sisi dan tingkap belakang, pastikan tak ada getak, tak ada rosak, tak ada apa, dan roda dan juga tayar lah. So semua benda ni diperiksa, dan kalau awak dapati ada apa-apa perlu digantikan, anda boleh dapat diskaun dengan barang-barang yang diskaun. So benda ni, pemeriksaan percuma ni selama sampai hujung tahun ni lah. Nak gunakan ini kena buat tempahan atas talian macam biasa. Ini lagi norma baru, kali ini daripada BMW Auto Connection Ford pula. Jadi Ford menawarkan option lah, pilihan untuk penghantaran kereta pandu uji ke rumah ataupun ke pejabat. Je kalau nak pandu uji kereta Ford dan awak rasa macam tak selesa nak pergi bilik pameran, takut dijangkiti virus ke, takut orang tak jaga kebersihan ke, boleh minta Ford hantar. Yang pastinya awak punya office ataupun rumah tu kena lebih kurang 10 km lah daripada wakil penjual Ford. Untuk dapatkannya, awak boleh masuk ke laman sawang Ford, tengok nombor WhatsApp dia, ada chatbot kat situ, awak boleh booking melalui pelbagai saluran ni lah. Dan kalau awak nak, boleh juga pergi ke bilik pameran Ford, masih lagi ada cara untuk memandu uji secara konvensional di situlah, dan di situ juga mereka jaga segala isu-isu tentang penjarakan sosial semua. Jadi kalau dia orang hantar ni, salesman akan datang dengan face mask semua, dia akan jaga suhu, dan kereta tu dah sanitize, dan juga dia akan duduk kat belakang untuk memenuhi syarat-syarat penjarakan sosial. Ini kita ke berita antarabangsa pula. Jadi Ford telah melancarkan pickup paling laris di dunia, Ford F-150 yang terbaru di Amerika Syarikat. Dan kali ini mereka menawarkan beberapa ciri yang saya rasa akan menjadi ikutan ramai dalam dunia pickup.
Dari bentuk tu tak banyak sangat berbeza, masih lagi nampak macam Ford F-150, cuma kemasan muka depan tu kalau kita tengok dah berubah sikit lah, lebih moden, tak banyak sangat chrome, a little bit more elegant lah. Tapi yang pentingnya Ford tahu bahawa pembeli mereka kebanyakannya ialah pemilik perniagaan kecil ataupun kontraktor. Jadi fokus mereka ialah untuk menjadikan Ford F-150 lebih produktif untuk pemilik-pemilik mereka. Jadi mereka mahu mengubahkan Ford F-150 bukan sebagai pickup truck sahaja, tetapi juga sebagai ruang kerja. Jadi kabin tu sebagai pejabat, dan tempat belakang tu, truck bed tu sebagai tempat kerja. Jadi dalam kabin kalau kita tengok, dia orang dah letakkan satu ciri menarik di mana dia punya gear lever boleh turun flat dan the central armrest boleh terbuka sebagai jadi meja. Jadi situ boleh buat kerja lah, orang nak baca ke, nak sign dokumen ke, nak buat check ke, nak gunakan laptop kan, semua boleh, berbagai connectivity dengan kereta lah, Android Auto apa semua. Dan ini memang banyak akan membantu menjadikan kabin tu jadi macam rasa macam office lah. Dan kat truck bed pula, bila turun dia punya tailgate je dah nampak kat situ ada macam ruang-ruang untuk letak pen lah, letak peranti, so boleh buat kerja kat belakang. Dah ada macam tie down, so you nak potong kayu ke apa senang. Dan yang paling menarik sekali, dia ada Pro Power On Board. Jadi Pro Power On Board ni macam ada satu set of power outlet lah. Yang ini untuk American market, dia ada 110 volts, 220 volts, ada bermacam-macam soket pilihan di situ. Dan katanya power output boleh menjana kuasa untuk 28 peti ais. Jadi kalau setakat nak guna power tools, nak buat welding, tak ada masalah, tak payah bawa generator, dah ada on board power. Dan kalau kata tangki penuh, dia ni benda menjana elektrik berhari-hari lah, 3-4 hari pun tak habis lagi kan, boleh terus bekerja. Kalau kata awak punya site tu jauh kan, jauh sikit, janji ada full tank dan bawa spare sikit, boleh terus continue dan masuk, dan benda tu sebagai mobile power source kan, untuk power tools, lampu apa sebagainya. Jadi apa yang kita harapkan ciri ini akan turun ke adik kecil dia lah, Ford Ranger, pasal kita tak dapat F-150 kan. Kalau dapat, saya rasa benda ni akan jadi pilihan ramai orang lah, especially kalau yang kerja dan juga untuk camping. Ada power outlet, best way, senang. Okay, tak banyak detail power output semua kita tak tahu, Ford tak beritahu, tapi pasal kereta ni pun akan launching hanya bulan 9, so antara sekarang dan bulan 9 mungkin lebih maklumat akan keluar lah. Kita kerja benih pula untuk Opel. Opel melancarkan crossover Mokka ni, generasi kedua Mokka. Yang menariknya kali ini datang dengan version elektrik terus. Jadi datang dengan motor elektrik 100 kW dan menghasil 260 meter torque, Newton meter torque. Jadi bateri pula berkapasiti 50 kWh dan cukup untuk perjalanan 322 km. Ini kalau menurut ujian WLTP1 dalam mod biasa. Jadi ia juga datang sistem charge pantas yang boleh menerima 100 kW kuasa maksimal lah. Ini boleh mengecas daripada 20 hingga 80% bateri dalam tempoh 30 minit. Seperti kebanyakan kereta moden, Mokka datang dengan sistem bantuan pemandu yang canggih, termasuk adaptive cruise control, lane tracking, auto emergency braking, dan juga pelbagai sistem yang boleh mengenal papan tanda dan juga pejalan kaki lah. Saiz compact, hanya 4.15 meter panjang, sesuai untuk kegunaan bandar. Kabin pun nampak macam okey, tak teruk sangat, tak sempit sangat. Dari bentuk papan pemuka ni macam biasa sekarang pakai semua touchscreen, tapi yang bagusnya Opel mengekalkan tombol dan switch lah untuk fungsi utama. Jadi tak payahlah kita nak menggagau cari masuk di 3 layer of menu untuk fungsi-fungsi utama macam volume and aircon control semua tu. Ya, of course ada juga versi petrol dan diesel. Volkswagen pula telah melancarkan Tiguan yang baru. Jadi Tiguan ni sebenarnya ialah model paling popular Volkswagen. Mungkin kita ingat Golf, tapi tak, sebenarnya Tiguan. Dia dah menghasilkan lebih kurang 6 juta unit Tiguan, dan tahun lepas jadi mereka menjual hampir 1 juta unit Volkswagen Tiguan. Jadi yang kereta baru ni mesti kena terror lah kan. So selain daripada sistem e-hybrid, kita datang dengan sistem e-hybrid terus on the get go, ada sistem e-hybrid yang boleh memacu kereta ni sampai ke 130 km sejam. Jadi yang e-hybrid ni saya rasa penting sebagai compliant car lah, pasal Volkswagen kan dia orang kat Europe dengan US kena ada certain number of fuel economy dia orang kan, average corporate average fuel economy. Ini akan membantu mereka untuk boleh terus menjualkan kereta lah tanpa kena denda. Kalau tak semua nak hybrid sebenarnya, so kali ini dia tawarkan Tiguan R. Buat kali pertama ada R variant dan R variant datang dengan performance torque vectoring. Performance torque vectoring ni basically an all wheel drive system yang boleh hantar kuasa ke ganda depan atau belakang ataupun kiri ke kanan, dan ini akan membolehkan kereta ni dipandu secara lebih dinamik lah.
Dan juga ada travel assist. Travel assist ni basically macam again adaptive advanced driver assist lah, adaptive cruise control campur dengan lane keeping, dan ianya boleh berfungsi hingga ke kelajuan 210 km sejam. Jadi lampu depan pula ialah matrix diode bercahaya dan jadikan malam lebih terang. Saya rasa ini jenis matrix ni dia boleh pilih mana nak suluh kan. Reka bentuk Tiguan ni samalah macam Golf baru ni, dengan grill yang reka bentuk paling lagi kemas tu, lampu lebih tirus, garisan lakaran lebih tajam, dan grafik nama dia besar. Sekarang dulu nama kecil, sekarang kat belakang logo Volkswagen tu tulis nama Tiguan besar kat situ. Okey, ada pula beberapa berita pendek pula kita teruskan. Alang-alang kita kat Volkswagen kita pergi melawat kilang mereka di Zwickau. Zwickau kini menghasilkan kenderaan elektrik sepenuhnya. Inilah kilang Volkswagen pertama yang menghasilkan kenderaan elektrik sepenuhnya. Dia orang buat Volkswagen Golf kat sini sebelum tu. Tapi yang terakhir adalah Golf R Estate. Ini last kali kereta bukan elektrik mereka dihasilkan pada 26 bulan Jun lalu. Dan tempoh 30 tahun kilang ni memang dah banyak lah menghasilkan lebih kurang 6 juta kenderaan. Tapi Volkswagen sedang membina kapasiti untuk menghasilkan 330 kenderaan elektrik setahun mulai tahun depan. Model ID3 sudah pun mulai dipasang di sini, walaupun ada problem tak boleh lagi nak launch, tapi dah dipasang berkata bulan September mungkin akan launching, dan ID4 pula akan mulai dipasang di sini pada ujung tahun lah. Jadi ada production jajaran penghilangan Golf dah mula ditukar ubah suai untuk kereta elektrik. Volkswagen punya platform elektrik dipanggil MEB, jadi mereka sudah pun dimulakanlah ubah suaian tersebut. Lagi kereta elektrik, Ford telah buka pertempahan untuk Mustang Mach-E. Dalam membuat pengumuman ini, Ford juga beritahu bahawa kuasa dan jualan pemanduan telah ditambah untuk semua Mach-E. Jadi untuk Mach-E jarak jauh, long distance, long range, all-wheel drive, kuasa elektrik dia, motor dia 258 kW, 580 Newton torque, dan pecutan ke 100 km sejam dalam tempoh 5,5 saat, lebih kurang gitulah. Dan yang varian jarak jauh, yang roda belakang, pacuan roda belakang, kuasa dia 216 kW, dan model biasa pacuan roda belakang ataupun pacuan 4 roda, kuasa dia lah 198 kW. Dijangka akan first delivery hujung tahun ni lah. Ini terus lagi berita pendek. Ingat tak minggu lepas ada cerita pasal Subaru tengah menawarkan retrofit untuk sistem pedal mesh application. Ini untuk mengelakkan pemandu melanggar kenderaan atau halangan di bahagian depan atau belakang akibat tertekan pendikit secara tak sengaja. Dan itu saya berharaplah bahawa ini akan ditawarkan untuk kumpulan produk Toyota lain dan Daihatsu, dan akhirnya kepada Prodor lah, dan nampaknya berita baik. Perkara ini ataupun produk ini ataupun retrofit ini telah pun ditawarkan kepada rangkaian Toyota di Jepun. Jadi saya berharap sangat dia akan masuk ke rangkaian Daihatsu dan akhir sekali di Prodor, kerana ini boleh mengurangkan pelanggan-pelanggan bodoh macam itulah, yang terutamanya ini yang buat kita risau bila kita bagi anak-anak bawa kereta kan, yang baru dapat lesen tu takut dia buat kesilapan. Jadi dengan ada ni kurang sikitlah risau kita tu. Okey, setakat ini saja berita kita kali ini. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kalau awak suka, tolong tekan butang like, ada manfaat, kongsi dan kawan-kawan, dan tolong subscribe channel kita. Kita ada hilang lama sikit tu hari. Nanti saya buat kenapa kita ada hilang 3-4 hari tak muncul kan, dan berita kan. Ada sebabnya, kita pergi meronda dengan motor. Okey, pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.